ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama kali mana sama-sama kita memanjatkan kesyukuran tinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan kuliah, kerana dengan kehendak dan juga inayahnya juga dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan telah kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sila sikit masa yang ada untuk kita menambahkan khazanah ilmu kita dan juga memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah taala. Jadi sebelum saya nak meneruskan kuliah pada hari ini, saya nak bagi pengumuman ya. Kita masjid ni ada kutipan derma. Kutipan derma kan. Sokongan kepada Tuan Haji Wan Hussein Wan Yusof, sukarelawan Persatuan Pengguna Islam PPIM. Saya baca surat ni aja. Baca. Saya baca surat ni kan? Saya baca surat ni. Dia buat kutipan. Oh, dia buat kutipan Untuk sekolah. Oh, untuk sekolah agama. Okey, jadi Tuan Haji ni buat kutipan lah. Jadi Tuan Haji Wan Hussein Wan Yusof ni mendatangi masjid ini untuk membuat kutipan derma bagi menyiapkan pusat pendidikan kebajikan dan juga sosial di Thailand di Darul Hakim Kampung Air Kulim di Narathiwat. Jadi dia datang untuk minta memohon mengutip buat kutipan derma lah. Jadi siapa yang berhasrat untuk menderma supaya ini bolehlah jumpa kat belakang kot. InsyaAllah ta'ala. Okey, baik. Jadi sebenarnya malam ini adalah kuliah sahabat saya lah, Ustaz tuan-tuan, iaitu Ustaz Izmir. Tapi dia tak dapat hadir. Jadi dia minta pertolongan saya lah untuk mengisi masa yang ada. Dia sahabat saya lah ya. Pada masa yang sama dia juga pelajar saya di Open University Malaysia. Jadi saya ganti dia lah ya malam ni. Kita bolehlah berkongsi sikit banyak mudah-mudahan. Okey, baik. Saya rasa ini kali kedua saya mendatangi masjid ini. Kali pertama 3 minggu yang lepas. Kuliah subuh. Juga menggantikan salah seorang ustaz pada pagi itu. Saya ingat 3 minggu yang lepas. Ini kali kedua saya di sini. Jadi 3 minggu yang lepas saya dah pernah hadir dan saya dah berkongsilah sikit sebanyak tentang tuan-tuan tentang apa yang disebut sebagai masadir at-tashri', sumber pensyariatan. Dan saya telah itu hari itu kuliah subuh. Tapi kuliah subuh hari itu sebenarnya lebih ramai saya ingat daripada malam ini kot. Malam ini kuliah maghrib tapi orang lebih kurang sikit lah daripada yang subuh itu. Saya rasa yang kuliah subuh itu hampir 2 kali ganda daripada ini lah. Kan? Tadi lepas sembahyang saya ingatkan ramai lah lepas sembahyang 5 saf 6 saf tadi kan. Tapi tak apa lah ya. Yang mana ada kita berkongsi lah ya sikit sebanyak insya-Allah taala. Okey, baik. Kuliah yang lalu, kalau tuan-tuan yang ada masih ingat, saya alhamdulillah lah saya ingat lagi. Kita telah berkongsi tentang apa yang disebut sebagai masadir at-tashri', sumber pensyariatan. Dan saya ada sebut 2 perkara yang amat penting yang menjadi rujukan utama dalam perkara-perkara yang bersabit dengan agama Islam. Dan saya sempat berkongsi dengan tuan-tuan pada kuliah yang lalu hanya rujukan yang pertama, iaitulah kitab Allah Ta'ala. Sumber syariat ni tuan-tuan, dia ada 2 sumber yang utama ataupun 2 sumber yang hakiki
ataupun kita sebut juga dua sumber yang asli. Mak Saleh kata primary source, sumber yang betul-betul primo. Primo ni nak cakap macam mana, yang paling utama. Itulah kitabullah, kitab Allah Taala dan sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi yang diriwayatkan secara sahih dan sabit daripada baginda. Kemudian dua yang lagi itu, dia bukanlah sumber yang kita kata hakiki, dia menyokong kedua-dua yang pertama tadi. Itulah ijma' dan juga qiyas. Dia menyokong Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi saya peringkat awal dulu saya berkongsi dengan tuan-tuan, satu saja, itu kitabullah, kitab Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala memerintahkan satu perkara, apakah pendirian kita selaku Muslim dan juga mukmin. Dan berbeza-bezalah perintah Allah Ta'ala itu mencakupi seluruh kehidupan kita. Ada yang Allah Ta'ala fardukan, ini ulang kajilah yang dulu yang saya berkongsilah sejam lebih tu. Ada yang Allah Ta'ala perintahkan yang bersabit dengan, dia panggil individual, individu, ibadah yang bersifat individu. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ia lebih kepada individu walaupun dia berkait jugalah dengan masyarakat. Ada ibadah yang Allah Ta'ala suruh kita atau perintahkan kita yang bersabit dengan lebih luas daripada individu. Itulah yang disebut sebagai kemasyarakatan. Islam ni satu agama jamaah. Sebab tu kita disuruh sentiasa berjamaah, bukan saja dalam semayang tapi juga di luar semayang. Nabi kata apa? Nabi sebut umpama dalam satu riwayat Al-Imam Tabrani, Nabi kata al-jama'atu rahmah. Hadis ni hadis Nu'man bin Bashir, hadis sahih insya-Allah taala. Nabi kata al-jama'atu rahmah. Nabi kata jamaah ni satu rahmat. Apa makna jamaah? Jamaah ni makna kita bersama-sama. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan ibadah ni banyak yang berjamaah, walaupun tidak semuanya. Ada benda yang Allah Ta'ala suka berjamaah, ada suka yang Allah Ta'ala suka seorang-seorang. Nampak? Sebab itu ulama dia kategori solat umpamanya. Semayang ni tuan-tuan ada yang disunatkan berjamaah, malah digalakkan, malah boleh sampai tahap fardu ain mengikut setengah pandangan ulama. Semayang 5 waktu berjamaah. Itu ada ulama kata fardu ain, ada ulama kata fardu kifayah, ada ulama kata sunnah. Kan? Itu disuruh kita berjamaah. Tapi sebahagian semayang kita lebih digalakkan seorang. Sekali-sekala nak berjamaah bolehlah, nak latih masyarakat. Tapi dia tidak disunatkan berjamaah. Malah kadang-kadang kita juga dilarang berjemaah. Contoh rawatib ba'diyah qabliyah. Ada kita buat jemaah? Tak ada, seorang-seorang aje. Semayang duha ada kita buat berjemaah? Tak, seorang-seorang aje. Dan lain-lain semayang yang Allah Ta'ala suka seorang, maka kita buat seorang lah. Ada ibadah Allah Ta'ala suka berjemaah, kita buat berjemaah. Kan? Bukan semua perkara Allah Ta'ala suka jemaah. Tapi secara umumnya Nabi kata jemaah ni dia rahmat. Dan Nabi kata wal furqatu azab. Berpecah belah ni adalah azab. Furqah ni pecah belah lah. Nabi kata azab. Kita tengok kat negara luar kan. Dulu saya pernah berkongsi ke tuan-tuan tentang Syria, tentang Palestin, orang Arab kata Filastin, dan negara yang lain lah. Pasal apa? Pasal tak ada jamaah. Pasal banyak sangat furqah. Nampak? Okey. Jadi nak cerita ada kalanya Allah Ta'ala suruh kita, tuan-tuan, ibadah yang bersifat dengan masyarakat. Allah Ta'ala kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita kena tolong-menolong dalam benda-benda yang baik. Sebab tu kalau orang buat benda baik, walaupun kadang-kadang kita tak boleh nak menyumbang, tak boleh nak ikut serta, kita kena sokong. Kita kena sokong. Paling tidak pun sokongan walaupun tidak bersifat material, tapi kita bagi sokongan moral. Ada orang nak buat tempat kita gotong royong umpamanya, kita kerja tak boleh nak join, kita bagi sokongan moral. Nampak? Jadi itulah bentuk-bentuk pensyariatan. Nak cerita bila Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala perintah, kita kena laksanakan. Suka tak suka, saya sebut dulu kan, suka tak suka,
kita kena lakukan. Sekadar yang kita mampulah. Saya sebut dulu kita tak boleh sembahyang sambil berdiri tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk. Bahkan sebagian besar daripada sembahyang Nabi ketika akhir usianya, Nabi sembahyang duduk. Aisyah kata dari riwayat Ahmad umpama, dia kata kana aksar ma shalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yusalli wa huwa qa'id. Nabi ni banyak sembahyang dia duduk. Cuma itu waktu akhir usia dia lah. Tak kala Nabi tak berapa sihat, Nabi banyak duduk. Itu sembahyang sunat ni tak ada masalah. Kita boleh berdiri, bukan demam pun, tapi kita rasa nak sembahyang duduk saja-saja boleh. Cuma kalau kita duduk, dia sebahagian daripada pahala orang yang berdiri, melainkan kalau kita tak sihat. Ada keuzuran, baru tak apa. Kalau tak ada keuzuran kita boleh duduk, tapi pahala dapat separuh lah. Kita sembahyang duduk nak bagi dapat pahala sama macam berdiri, tak boleh. Melainkan kalau kita uzur. Yang penting sembahyang sunat ni kena diperbanyakkan. Duduk pun tak apa. Janji kita jangan tinggal, terutama yang muakkad. Dan antara yang paling muakkad juga tuan-tuan, witir dengan 2 rakaat sebelum subuh. Itu kita boleh, kalau boleh jangan tinggal setiap hari lah. Witir dengan sembahyang sunat sebelum subuh. Walaupun kita sembahyang subuh di rumah tuan-tuan. Tuan-tuan bangun lewat tak sempat nak berjemaah di sini. Tuan-tuan kalau boleh di rumah, tuan-tuan sembahyang dulu sunat subuh sebelumnya, kemudian tuan sembahyang subuh lah. Berjemaah dengan isteri ke tak apalah, jadi berjemaah. Lepas tu didulukan dengan sembahyang subuh 2 rakaat. Witir pun sama juga. Kalau boleh kita lakukan. Sebab setengah ulama betul-betul menitik beratkan pasal witir. Imam Malik kata orang tak sembahyang witir hendaklah dia dipukul. Kemudian hendaklah ditarik kesaksiannya. Orang tak sembahyang witir tuan-tuan. Witir ni kita kata bukan wajib kan, sunat aja. Tapi di sisi Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i, dia kata tak boleh jadi saksi. Dulu saya ada berkongsi dengan tuan-tuan tentang hudud. Kita menyaksikan satu-satu benda maksiat, kita nak jadi saksi. Cek-cek sembahyang witir tak sembahyang, tak boleh jadi saksi tuan-tuan. Tuan-tuan terkeluar daripada sifat dia panggil sikoh. Tuan-tuan tak sikoh lah, tak boleh percaya. Pasal apa? Cek-cek sembahyang witir tak sembahyang. Bukan sembahyang fardu lagi tu. Contoh dia begitulah ya. Mana kata segala perintah Allah Ta'ala kita kena lakukan sekadar yang kita mampu. Jadi kita sentiasa berusaha. Bahkan kita tuan-tuan selagi ada daya, selagi ada tenaga, bila kita buat, tiba satu masa kita tak mampu nak buat, boleh jadi sakit, Allah Ta'ala akan bagi pahala macam kita buat. Tuan-tuan tak biasa sembahyang berjemaah umpama setiap hari, walaupun tak sampai 5 waktu. Kalau 5 waktu setiap hari lagi bagus kan. Tiba-tiba tuan-tuan kena stroke, 10 tahun dah tuan-tuan sembahyang berjemaah tak tinggal. Tiba-tiba tuan-tuan, contohlah ya, tuan-tuan kena sakit, tak boleh nak mari sembahyang. Tak apa, Allah Ta'ala bagi pahala pada tuan-tuan setiap hari macam tuan-tuan sembahyang ketika sihat. Tak sikit pun dikurang. Sebab tu ulama galakkan kita banyakkan sembahyang, banyakkan baca Quran, banyakkan buat ibadah semasa kita sihat. Pasal Nabi kata, Nabi kata iza safara 'abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman. Hadis Muslim. Dia sahih. Nabi kata bila seorang itu bermusafir ataupun dia sakit dan dia tak boleh nak buat kebiasaan amalannya, Allah Ta'ala bagi umpama dia sihat, umpama dia bermukim. Nampak? Jadi kita selagi kita sihat, kita mendatangilah masjid dan surau. Okey, baik. Habislah tentang apa nama? Kitabullah. Kitab Allah Ta'ala ataupun firman Allah Ta'ala yang mana kita kena melakukannya. Itu hak nombor 1 lah. Dia panggil sumber syariat yang paling utama. Kitab Allah Ta'ala. Kita tak boleh tolak tuan-tuan walau 1 huruf. Quran ni kita tak boleh tolak walau sedikit pun. Dia tak sama. Kalau saya bercakap tuan-tuan boleh tolak lagi. Kalau cek-cek tak ada kena-mengena dengan Quran, boleh. Imam Syafi'i tuan-tuan, saya nak cerita satu hari. Ni diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, anak murid dia tuan-tuan. Semasa dia berada di Mesir. Yang banyak meriwayatkan fiqh Imam Syafi'i yang baru. Nama dia Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dia ni tuan-tuan anak murid Imam Syafi'i. Tiap-tiap hari belajar dengan Imam Syafi'i.
Dan Imam Syafi'i ini di samping dia mengajar ilmu daripada buku orang lain, umpama buku Al-Imam Malik, Muwatta dia ajar lah. Al-Imam Syafi'i juga tuan-tuan mengajar buku karangannya sendiri. Umpamanya Ar-Risalah Asy-Syamiyah, satu buku karangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia kata Al-Imam Syafi'i ajar aku buku itu. Aku duduk dengan Imam Syafi'i selama 14 hari untuk nak memulakan pengajian dalam buku itu. Belajarlah dengan Imam Syafi'i, belajar. Kan? Dia kata setiap kali Imam Syafi'i mengajar, dia sentiasa membetul-betulkan bukunya. Mengajar kan? Kemudian dia membetulkan buku. Dia betul sendirilah buku dia ada silap salah sikit. Apa dia pun tanya. Dia kata, "Wahai Tok Guru, pasal apa tuan guru sentiasa membetul-betulkan buku ini? Padahal buku ni buku tuan Tok Guru sendiri, bukan buku orang lain." Kan? Imam Syafi'i kata, dia kata, "Innallaha ya'ba ayyaj'al 'ala zahril ard kitaban asahha min kitabihi." Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala takkan jadikan suatu buku yang lebih sahih berbanding bukunya, yakni Quran. Quran je tuan-tuan 100% betul. Lain pada Quran mesti ada kekurangannya yang tersendiri. Nampak? Apa buku yang paling sahih dalam market Islam selepas Quran? Tuan-tuan akan cakap Bukhari dan Muslim, tak ada yang lain. Saya Bukhari, saya Muslim, itulah yang paling sahih selepas Quran. Namun masih ada sedikit sebanyak kekurangan, kemudian ditampung oleh ulama yang selepasnya, umpama Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dan kekurangan itu yang kadang-kadang orang buka ahli sunnah, duk attack ahli sunnah dengan Bukhari Muslim. Antaranya hadis yang ada yang disebut sebagai hadis mu'allaq. Al-Imam Bukhari tuan-tuan, kadang-kadang disebut satu hadis, terutama di pangkal bab, mula-mula bab, ada yang hadis yang disebut tanpa sanad sedikit pun, tak ada sanad langsung, dia panggil hadis mu'allaq. Dia buang sanadnya secara keseluruhan. Tapi sanad tu ada lah kita adil lain, cuma tak ada situ je. Jadi ulama kita menghubung-hubungkan sanad tersebut sampailah jadi perfect balik. Nak cerita ada jugalah kekurangan. Samalah juga buku-buku yang lain. Nampak? Quran tak boleh tolak, satu huruf pun tak boleh tolak. Nampak? Quran ada berapa saya beritahu dulu? Quran ada 114 surah. Ambil daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada 6,200 ayat. Lebihnya tu ulama khilaf. Sepakat 6,200. Lebihnya tu dia khilaf lah. Kata 6,212, 6,215, 6,219. Kalau lebih-lebih tu dia tak sepakat. 6,666 Ustaz. Itu tak ada dalam kalimah usul Quran, tak berapa ada lah. Yang ada 6,200. Lebih tu dia khilaf sikit. 6,600 saya tak pastilah aku ada. Tapi setakat saya belajar ni tak ada. Ada berapa kalimah Quran? Ada 77,430 something. 77,000 kalimah, ada 77,439. Saya ambil satu call. Jadi keluarkan oleh Fatwa Negara Islam Qatar dan Saudi Arabia. 77,439 kalimah tuan. Sebab tu tak ada. Pasal apa jadi begitu, jadi khilaf tak? Biasalah. Kita tengok, kita baca surah Kahfi hari ni Jumaat, sunat baca surah apa? Kahfi kan? Tuan-tuan jangan tinggal baca surah Kahfi setiap hari Jumaat. Kena baca. Tuan-tuan belik dekat mushaf, tuan-tuan tengok dekat mukaddimah dia. Dia kata surah Kahfi 110 ayat. Dia slash. Kemudian dibuat lagi 115 ayat. Pasal apa jadi macam tu? Pasal ulama khilaf. Sebahagian kata surah Al-Kahfi 115 ayat. Sebahagian kata 110 ayat. Samalah yang kita duduk baca Fatihah tu pun. Kan? Ulama kata 7 ayat tapi wakaf lain-lain. Jadi samalah. Jadi tak pelik lah. 77,430 something. Saya ambil lah 77,439 kalimah. Satu kalimah pun tuan-tuan tak boleh tolak tuan-tuan. Walaupun keadaan kalimah itu berbeza-beza antara satu mushaf dengan mushaf yang lain.
Kita baca mushaf Utsmani, kita baca as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu mushaf Utsman. Tentu ada qiraat lain dia tak baca begitu. Dia baca as-sariqu was-sariqatu faqta'u aymanahuma. Sama je. Allah Taala kata pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong kedua tangannya. Itu mushaf kita lah, Rasam Utsmani. Ada satu mushaf lagi, nama dia mushaf Ibnu Mas'ud. Tak berapa adalah dalam pasaran, tapi adalah setengah-setengah orang dia pegang. Contoh umpamanya mushaf Ibnu Mas'ud, kalau ada. Dia tak baca begitu, dia baca aimanahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan kanannya. Tak apalah. Jadi nak cerita bilangan kalimah tu macam tu, kan? Huruf, huruf lagi lah banyak. Huruf ada 320,000 yang sepakat. Lebih tu tak sepakat. Saya ambil satu kod, dia kata ada 320,015 huruf. Tahu huruf? Huruf ni ialah perkataan yang tidak ada makna seorang-seorang. Dia mesti duduk dengan orang lain. Huruf lah tu. Ha, ta, alif, ba, ta, sa, jim, huruf lah tu. Kan? Alif je ada makna? Tak ada makna. Ba seorang-seorang ada makna? Tak ada. Dia kena digabungkan. Sekurang-kurangnya 2 huruf barulah jadi kalimah. Nampak? Itu mana huruf? Huruf ada 7 apa tadi? 320,000 lebih. 320,000 huruf Quran ni tuan-tuan, satu huruf pun kita tak boleh tolak. Dari sudut keadaan huruf itu, walaupun kita tak baca. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, dia menyarankan bila orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita bacanya dah Maliki yaumiddin. Itu satu bacaan yang masyhur. Satu lagi, dia tak baca panjang, dia baca pendek. Maliki yaumiddin. Tu dia baca pendek, tuan. Kalau ada imam datang dia sembahyang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Tuan-tuan mufaraqah. Pasal apa? Pasal dia baca tak betul? Tak betul, tuan. Itu satu bacaan yang diterima dalam Islam. Bahkan banyak ulama besar yang pilih bacaan itu, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Bahkan Al-Qurtubi mari berbelas-belas sebab kenapa kita kena baca pendek. Contoh kan, kalau saya baca pendek, tuan, tapi saya tak boleh tolak bacaan panjang orang lain. Tak boleh baca tu Maliki yaumiddin, salah tu, dia tak boleh. Pasal satu huruf, walaupun dia berbeza-beza bacaan, dia ada makna dia yang tersendiri. Nampak? Satu huruf pun tak ada tolak, tuan. Tapi lain daripada Quran, kata-kata siapa-siapa pun, kita boleh memilih-milih di antara mereka yang manakah lebih bertepatan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Nampak? Samalah kita dalam mazhab Syafi'i pun. Al-Imam Syafi'i ada banyak pandangan dalam satu-satu isu. Kadang ada 2, kadang ada banyak. Al-Imam Musyuti kata Imam Syafi'i telah memperbaharui seluruh fatwanya. Tinggal 14 bab je yang dia tak perbaharui. Yang lain dia baru belakang, tuan. Dulu kalau tengah semayang tiba-tiba terkentut, tuan-tuan pergi ambil semayang, tuan-tuan boleh sambung semayang balik. Imam Syafi'i. Yang lama dia kata boleh, yang baru dia kata tak boleh. Pandangan lama Imam Syafi'i dia kata air mustamal boleh dijadikan wudu. Pandangan yang baru dia kata tak boleh. Banyaklah. Itu Imam Syafi'i sendiri. Pasal apa jadi macam tu? Pasal ulama ni, tuan-tuan, dia sentiasa menganalisa dalil. Bila dia berjumpa satu dalil yang baru, dia pun mula membawa hukum yang baru. Sebab tu kita ulama yang terkemudian, bukan semua kita ambil pandangan Syafi'i yang lama, yang baru. Ada sebahagian kita ambil pandangan dia yang lama. Nampak? Jadi kita begitulah. Baik, nak cerita pasal kitabullah habis. Jadi kita kena faham, Quran ni kan mesti betul-betul dijadikan kita punya rujukan, bukan saja dalam amalan seharian, tapi juga dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Nampak? Jadi kita tak boleh main-main benda ini, dia penting. Baik. Sumber syariat yang nombor 2,
kita sebut sebagai apa dia? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber syariat yang nombor 2. Apa dia sunnah Nabi ni ustaz? Senang cerita kita kata sunnah Nabi ni ialah kata-kata dia ataupun perbuatan yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bukan kata-kata Nabi, bukan juga perbuatan Nabi. Tetapi pengiktirafan baginda. Baginda tak buat, tapi baginda tengok sahabat buat, tapi baginda tak larang, baginda tak suruh. Itu juga satu bentuk sunnah. Ataupun Nabi tak cakap tuan-tuan, Nabi pun tak buat, tapi ada dilakukan oleh para sahabat, maka kadang-kadang dia juga termasuk dalam kategori sunnah mengikut sebahagian ulama yang bermanhajkan perbuatan sahabat juga adalah dipanggil apa? Hujah lah. Nampak? Tuan-tuan semayang subuh umpamanya, kan? Tuan-tuan semayang subuh, tuan-tuan kunut, tuan-tuan angkat tangan. Tuan-tuan angkat tangan. Contoh saya bagi, kan? Tuan-tuan angkat tangan tu perbuatan Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia bukan perbuatan Nabi dan juga bukan kata-kata Nabi, tapi perbuatan para sahabat. Sebab tu setengah ulama Syafi'i kata disunatkan angkat tangan ketika kunut, pasal dia masih berdalil pada nas angkat tangan yang umum, tapi khusus kunut dia tak ada. Sebab tu Imam Nawawi kata tak sunat angkat tangan. Sebab Imam Nawawi dia tak pakai. Yang lain dia pakai. Contoh gitu. Nabi tak kata, Nabi pun tak buat, tapi perbuatan sahabat ada dilakukan. Sebagai ulama juga kata sunnah. Nampak? Jadi itu sunnah Nabi SAW. Sementara kita tuan-tuan nak sambut maulud Nabi. Jadi kita kena kenal siapa Nabi kita. Tuan-tuan, saya dah sebut dulu. Nabi Muhammad SAW dia adalah kita panggil sebagai pensyarak yang nombor 2. Dulu saya kata Allah Ta'ala pensyarak nombor 1. Nabi ni dipanggil pensyarak yang nombor 2. Asyari'u as-sani, pensyarak yang nombor 2. Apa makna pensyarak yang nombor 2 ni ustaz? Nabi tidak membawa syariat sendiri. Nabi membawa syariat Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi wahyu, Nabi tak bawa, kan? Nabi kata Allah Ta'ala kata in attabi'u illa ma yuha ilai. Allah Ta'ala kata Nabi ni tidak melakukan apa-apa melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Allah Ta'ala kata kul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku ni manusia seumpama kamu, cuma aku diwahyukan kepadaku untuk menyampaikan kepada kamu. Itu Nabi. Nabi ni tuan-tuan dibawa wahyu Allah Ta'ala. Apa tugas dia tuan? Tugas dia ialah menjelas-jelaskan kitabullah. Allah Ta'ala kata aqimus solah ya ayyuhallazina amanu aqimus solah. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala kata semayang. Tapi Allah Ta'ala tak ajar dalam Quran macam mana nak semayang. Nabi ajar, dan Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang macam aku semayang. Hadis Malik bin Huwairis. Allah Ta'ala tak ajar, dia suruh je semayang. Tapi dia tak cakap, tak ajar kita cara semayang. Tak ada dalam kitabullah. Tapi Nabi yang mengajarkan kepada kita. Dia menghuraikan tuan-tuan apa yang ada dalam Quran. Itu Nabi. Dia mentafsirkan apa yang ada dalam wahyu. Itu kerja Nabi yang paling besar. Dalam segala hal. Semayang baik, puasa baik, zakat baik, haji baik. Allah Ta'ala kata watimul hajja wal umrata lillah. Kamu kena buat haji dan umrah bagiku. Nabi pun kata khuzu anni manasikakum. Kamu nak haji nak umrah kena tengok macam mana aku buat haji. Tengok memang tak boleh tengok, Nabi tak ada dah. Kena belajarlah cara macam mana baginda Nabi SAW melakukan haji dan juga umrah. Allah Ta'ala kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu wahidan minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan, dan dijilid dengan 1 kali setiap seorang. Allah Ta'ala kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Orang yang mencuri, laki perempuan, kena potong tangan. Nabi pun kata khuzu anni innallaha qad kataba lakum hududa.
kamu kena ikut aku, kena ikut aku. Allah Ta'ala telah menjadikan hudud-hududnya. Nak potong tangan, Allah Ta'ala tak ajar dalam Quran potong tang mana. Kan? Nabi ajar potong tang sini. Nampak? Nak pukul orang pula bila dia berzina, nak pukul macam mana? Kayu tu nak pakai besar mana? Nak bantai tu setara mana kuatnya? Jadi Nabi dan para sahabat yang menjelaskan perkara ini. Itulah tugas besar Nabi. Nampak? Walaupun ulama berbeza-beza. Kita mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau orang mencuri tuan-tuan ingat potong kat mana? Ni potong kat sini. Boleh potong sampai kat sini. Nampak? Ada ulama dia potong kat sini. Ada ulama dia boleh potong sampai bahu. Pandangan tak sama. Qadhi boleh memilih-milih mana satukah pandangan yang lebih baik untuk dipraktikkan dalam masyarakat. Nampak? Orang rompak tuan-tuan, rompak bank, tembak boom mati. Kan? Masuk penjara, bicara gerbang-gerbung. Kadang-kadang kalau dia kena hukum mati juga, alhamdulillah, pasal dia bersalah. Kadang-kadang terlepas juga. Patut orang merompak kalau bunuh orang ni tuan, dia bukan sekadar dibunuh. Tuan-tuan bunuh orang tanpa jenayah lain. Bunuh ya, tembak boom, tak ada jenayah lain apa-apa lah. Mata-mata bunuh tuan. Tuan-tuan kena bunuh balik. Macam negara setengah negara Islam buat pancung kepalanya. Tapi kalau bunuh, rompak sekali. Dalam mencuri, bunuh lagi sekali. Dia mesti dibunuh dalam keadaan azab. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, tinggal kat padang pasir, dia mati. Gali lubang lah, dia mati kat situ. Dia kena azab sikit. Itu kita belajarlah dalam jenayah syar'iyah. Adalah dia punya tu. Nampak? Jadi tugas Nabi ni bukan nak cerita kita pasal semayang, pasal puasa, pasal zakat, pasal haji, tapi semua hal yang bersabit dengan hukum yang telah Allah Ta'ala bawa dalam Quran. Tak tinggal sikit pun. Sebab tu Nabi bila nak wafat, dalam Hujjatul Wada, Nabi kata, ma min syai'in yuqarribukum ilallah illa waqad balaghtukum iyyah. Hadis Abi Bakrah. Nabi kata tak ada benda yang boleh bawa engkau dekat kepada Allah melainkan telah aku nyatakan segalanya. Wa ma min syai'in yub'idukum 'anil nar illa waqad nahaitukum anhu. Tak ada benda yang boleh bawa engkau jauh daripada neraka melainkan telah aku nyatakan segala-galanya. Sebab tu bila Nabi wafat tuan, ada seorang sahabat dia nak berak. Kita faham dulu. Ada seorang tu dia nak buang air besar. Dia kata halla allamana ar-rasul syai'an min hadha. Ada tak Nabi ajar benda macam ni ya? Ibnu Umar dia dengar. Marah Ibnu Umar. Dia kata apa? Ibnu Umar kata qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'a. Kamu jangan kata cara nak berak ni Nabi tak ajar. Nabi telah mengajar segala-galanya kepada kamu, sampai cara kamu nak berak pun Nabi dah ajar. Kau jangan cakap Nabi tak ajar. Nampak? Jadi tugas Nabi ni tuan-tuan nak mentafsirkan Quran, segala ayat, segala perintah yang Allah Ta'ala ada padanya. Nampak? Tu nombor satu lah tugas Nabi yang paling besar sekali. Yang mana kita kena sokong Nabi tuan-tuan dengan cara kita pun melakukan perintah-perintahnya. Kata nak syafaat Nabi, maka hak Nabi suruh betul-betul tuan. Dulu saya beritahu Nabi bila nak meninggal, apa kata-kata Nabi yang paling akhir? Kita kena tahu. Kata sambut maulud Nabi. 50 tahun dah sambut maulud Nabi. Tapi kita tanya, Nabi meninggal last sekali kata-kata dia apa benda? Tak tahu. Nampak? Apa kata-kata Nabi yang paling akhir sebelum dia meninggal? As-salah wa ma malakat aymanukum. Riwayat Imam Bukhari daripada Ali bin Abi Talib dan juga Aisyah. Nabi kata semayang dan orang-orang di bawahmu. Itu wasiat Nabi yang paling akhir. Setiap Nabi berwasiat kepada zuriatnya dan umatnya. Nabi kita tu wasiat paling akhir. Bukan ummati, tapi as-salah wa ma malakat aymanukum. Nabi kata semayang. Itu perintah Nabi hak nombor satu. Sebab tu kita ni kena mementingkan semayang, terutama sekali semayang berjemaah. Baik.
Nombor satu, Nabi mentafsirkan apa yang ada dalam Quran. Nombor dua, ni juga satu benda yang penting. Apa dia? Nabi kadang-kadang menyebut satu perkara yang hukumnya tiada dalam Quran. Ada juga. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, tapi Nabi bawa satu perkara yang baru yang tidak ada dalam Quran. Tapi Nabi bawa ukut. Tapi dia tetap wahyu Allah Ta'ala juga, cuma dengan lafaz Nabi. Allah Ta'ala sebut tak sebut dalam kitabullah, tapi Allah Ta'ala sebut secara umum. Dia panggil ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma naha ankum fantahu. Allah Ta'ala ni bijak. Dia sebut perintah-perintahnya secara khusus, kemudian dia sebut juga perintah dia secara umum. Apa-apa yang Nabi suruh orang kena buat, walaupun aku tak cakap. Macam itulah lebih kurang. Allah Ta'ala kata wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi bawa, kamu kena ambil. Apa-apa yang Nabi larang, kamu kena tinggal. Itu perintah umum tu. Sebab tu pernah satu hari, ni akhir insya-Allah. Ada seorang sahabat nama Ibnu Mas'ud, Abi Abdurrahman Ibnu Mas'ud. Dia ni sahabat yang terkenal, dikatakan dialah sahabat yang paling alim. Walaupun ulama khilaf, ada seorang kata Ibnu Abbas yang paling alim, tak kisahlah. Satu hari tuan-tuan, dia baca pada sahabat, Nabi dah wafat dah. Dia kata apa? Ibnu Mas'ud kata, hadis ni hadis Muslim tuan-tuan. Dia kata wajib mengimani. Ni contoh hukum yang Nabi tak disebut dalam kitabullah, tapi Nabi disebutkan oleh Nabi SAW. Wahyu juga, tapi melalui lidah Nabi, bukan melalui kata-kata Allah. Nabi kata apa? Ibnu Mas'ud kata apa? Ni Ibnu Mas'ud kata la'anallah an-namis al-washimat wal mutawashimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat al-mughayyirati khalqallah. Ibnu Mas'ud tuan-tuan berkata-kata dengan kuat. Pasal apa? Pasal ada setengah orang dibuat amalan tu. Dan hari ni pun ada orang Islam duk buat juga benda yang seumpama itu. Apa maknanya? Ibnu Mas'ud kata Allah Ta'ala melaknat al-washimat. Azan weh. Al-washimat. Washimat ni apa? Washimat ialah pentetu, tukang tatu. Tatu? Itu washimat. Lah ni tak tahulah tatu macam mana, pakai elektrik, pakai laser. Orang dulu tuan-tuan dia tatu pakai besi panas. Ataupun pakai striker panas yang dilukis atau ditulis-tulis pada striker itu. Pam sekali. Sakit lah. Karena dia pakai jarum besi yang panas, dia cucuk. Nabi Ibnu Mas'ud kata Allah Ta'ala melaknat an-namisat, al-washimat, tukang tatu. Laknat Allah Ta'ala tu. Wal mutawashimat, dan juga orang-orang yang mentetu badannya. Saya orang jumpa saya tuan-tuan, ada tetu kat bau. Dulu masa dia gangster-gangster dulu lah, ada bertetu. Tanya saya macam mana nak buang. Payah juga kan? Yelah zaman muda tetu ada, bila dah tua memanglah alhamdulillah lah. Tapi masalah tetu tu nak buang macam mana? Kan boleh pakai buang pakai sabun kan? Tak boleh. Sampai ke dalam tu, dia punya tetu tu ke dalam isi tu, tak tahu dalam mana, pokok sampai tulang. Allah Ta'ala melaknat orang yang tetu. Tapi semayang ni sah ada tetu ni, bukan tak sah. Cuma dosa besar. Kemudian dia kata lagi wal namisat wal mutanammisat. Dan perempuan-perempuan yang mencukur bulu-bulu di mukanya, ataupun pencukur bulu muka wanita dan yang mencukurnya, yang dicukurnya. Nampak? Orang perempuan kalau boleh kening jangan cukur. Jangan cabut, jangan cukur lah. Kecuali kalau kening tu buruk sangat, sampai ke dahi dia punya kening, bolehlah cukur. Sunnah miswak ni khusus untuk orang cabut rambut di muka. Orang perempuan tubuh misai, bolehlah cukur. Tak apa, sebab misai tu tanda misai tu orang perempuan punya. Kan? Perempuan dilarang mencabut bulu di mukanya. Cabut bulu mata tak boleh. Cabut bulu kening tak boleh, cukur.
Tapi kalau ada lah sifat-sifat orang lelaki, dia boleh buang. Perempuan tumbuh janggut, potong. Tapi orang lelaki janganlah potong, simpanlah. Kita tahu tak fatwa Imam Syafi'i pasal janggut? Imam Syafi'i larang potong janggut, tuan. Imam Syafi'i kata, idza halaka halakun kana fil lihya la yajuz. Imam Syafi'i kata siapa-siapa yang potong janggutnya la yajuz, tak harus. Jadi kita lelaki simpanlah janggut, pasal ini pemberian Allah Taala ni untuk lelaki, perempuan tak ada. Lepas tu dia kata apa lagi? Wal mutafallijat, perempuan yang mengukir-ngukir giginya untuk cantik. Al mughayyirat khalqallah. Pasal apa Allah Taala larang ni? Pasal apa Nabi larang dan Allah Taala laknat? Pasal amalan ini dia merubah penciptaan Allah. Kecuali kalau bersambit dengan penyakit, cacat, lain lah. Ini saja-saja kan. Masa Ibnu Mas'ud bagi tahu tuan, ada seorang sahabiah nama dia daripada Bani Asad, nama dia Ummu Yaqub. Orang tua lah. Dia ni orang yang rajin baca Quran. Dia tahu apa yang ada dalam Quran. Dia dengar macam tu, dia pergi jumpa Ibnu Mas'ud. Dia kata, malaka la'anta malam yujad fi kitabillah. Ibnu Mas'ud, pasal apa kau laknat mereka tu? Ada lagi kitab Allah tu? Ibnu Mas'ud kata, na'am, kana fi kitabillah, ada dalam Quran. Dia pun balik cari. Tak ada. Allah Ta'ala tak sebut al-washimat, al-mutawashimat, an-namisat wal mutanammisat. Allah Ta'ala tak sebut lah tu. Tak ada lah. Dia jumpa balik Ibnu Mas'ud. Dia kata, qara'tu baina lawhai al-mushaf walam ajidhu. Aku dah baca semua dah, aku dah cek semua, tak ada. Ibnu Mas'ud kata, lau qara'ti lau wajadti. Baca betul-betul lah, ada. Dia pun belek cari lagi, tak ada, memang tak ada. Lepas tu Ibnu Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud kata apa? Alaisallahu yaqul ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma naha anhu fantahu. Kau tak tahu ke? Bukankah Allah Ta'ala telah berkata, apa-apa yang datang daripada Nabi, kamu kena ambil. Apa-apa yang Nabi larang, kamu kena tinggal. Innahu laqaulu Rasulillah ka qaulillah. Kata-kata Rasulullah umpama kata-kata Allah. Walaupun tuan-tuan, kita baca hadis Nabi ni bukan macam baca Quran. Quran kita diberi pahala setiap huruf. Hadis bukan begitu. Tapi martabat kewahyuannya itu sama dengan Quran. Nampak? Sebab tu ulama besar kita umpama Al-Imam Ibn Arabi tuan-tuan, dalam Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, ni akhir ya. Dia kata apa? Dia kata apa-apa yang tidak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis Nabi, kita boleh kata ia ada dalam Quran. Kenapa? Kerana umum kata-kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha ankum fantahu. Jadi dari sudut kewahyuan, dari sudut pensyariatan, Quran dan hadis Nabi tidak ada beza. Dari sudut orang yang memperkatakannya ada beza. Kalamullah, dia adalah kata-kata Allah yang qadim. Tapi kalam Nabi adalah kata-kata Nabi sendiri, tapi makna dan juga isi kandungannya adalah wahyu, dan dia juga datang daripada Allah. Tapi dua-dua ni penting lah. Nampak? Jadi sumber pensyariatan dalam segala hal ialah kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis baginda yang sahih. Jadi bersempena kita pun nak sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita sentiasa beristiqamah dalam melakukan amalan selagi mana kita masih diberikan kesihatan dan umur yang panjang. Kalau boleh kita jangan sia-siakan baki umur yang kita ada. Terutama kita yang dah veteran lah. Contoh umur 60 tahun dah kira dapat bonus tau. Nabi kata siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi umur dia lebih 60, Allah Ta'ala telah memberi keuzuran padanya. Saya tak tahu lagi umur 60 sampai tak sampai. Tapi sebagian daripada tuan dah sampai umur 60 tahun. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi keuzuran pada tuan-tuan. Itu yang setengah ustaz kata bonus tu. Uzur tu makna bonus lah. Allah Ta'ala bagi lebih sikit daripada orang lain. Dikala sahabat kita dah ramai yang meninggal, kita masih lagi hidup tuan-tuan. Dikala sahabat kita dah ada yang sakit, yang stroke, tak boleh berjalan, tak boleh makan, kita masih lagi Allah Ta'ala bagi nikmat. Walaupun kita pun ada lah sakit masing-masing. Saya pun ada sakit, tapi kita
masih boleh bergerak, masih boleh melakukan amal ibadah seharian. Jadi kita kena bersyukur banyak-banyak pada Allah Taala. Di samping kita ajak juga lah sahabat-sahabat kita, insya-Allah Taala. Jadi saya rasa perkongsian kita setakat itu dulu untuk malam ini. Kita pun dah isyak. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang dari Allah Taala betul-betul, dan apa yang tak baik itu datang daripada dia juga, tapi melalui kelemahan saya. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Islam ini sebagai kita punya ikutan, bukan saja dalam ibadah seharian, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Wallahu taala alam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.